Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih Cik Zaimah kongsi program. Kita dah belajar balaghah. Ya. Jangan saling dengar je. Kita dah belajar bayan. Kita tahu makna bayan. Kita dah belajar badai. Tahu makna badai. Dan kita belum belajar ma'ani. Bila habis ma'ani, kita akan belajar khusus fasahah. Sebab Al-Quran itu keseluruhannya fasahah. Fasahah tu makna bukan fasih. Maknanya fasahah tu makna betul, tepat, jelas, sampai kepada hamba-Nya dengan baik. Cuma hamba-Nya saja yang tidak memanfaatkan. Okey, setuju? Ya, hari ini tuan-tuan sebelum keluar dari pintu ni, tuan-tuan kena ingat 20 perkara. Ya, 20 perkara. Kalau tak ingat 20 perkara, tak boleh balik. Seorang-seorang akan datang depan baca. Boleh? Okey. Dalam balaghah ada bayan, betul tak? Ada badai, betul tak? Okey. Ada ma'ani. Dan dalam bayan ada tashbih. Jangan saja dengar je, betul tak? Tashbih dia didominasi oleh 4 rukun, iaitu musyabbah, musyabbah bi, wajah syabah dan alat. Ya, alat dulu baru wajah syabah. Boleh tak? Kalau dalam Quran itu keempat-empatnya ada, maka namanya tashbih mufassal. Okey? Kalau 3 saja ada, sama ada yang tak ada tu wajah syabah atau alat, maka nama dia mujmal. Okey? Tuan-tuan mesti ingat tu. Dan kata ahli balaghah, kalau dalam tashbih yang ada 2 rukun saja yang asas, iaitu musyabbah, musyabbah bi, maka itulah dia kata tashbih yang terbaik. Setuju? Okey. Tapi yang ini kita nak belajar yang seri dalam balaghah, iaitu majaz mursal. Majaz mursal iaitu sindiran yang sampai. Mursal itu maknanya salah. Ingat ya? Sampai. Sindiran halus yang sampai. Macam saya cerita dulu pula. Ada seorang couple tu, dia balik rumah mak dia. Tak ada balik apa-apa. Tapi bila nak balik tu, habis benda-benda dalam sejuk dia ambil. Yang buku-buku daging korban tahun lepas boleh ambil habis semua, beku semua, ikan kuku beku habis, sardin semua habis, dia ambil licin. Dia kata mak nak makan. Balik dulu pun yang ni juga, mak nak makan, ambil balik. Kata ayah dia duduk kat koridor sambil-sambil tengok anak tu nak balik. Dah habis dah barang ambil. Dah habis dah ambil. Peti sejuk dah ambil. Peti sejuk dah ambil. Adakah dia suruh ambil peti sejuk? Tak. Dia peli kan, itu sindiran halus. Kelihatan. Dalam majaz mursal ada 10 pilar yang menjadi asas kebaikan, betul dikatakan kehebatan Al-Quran di bawah majaz. Asal ya? Tuan-tuan, salin untuk ayat ni, kalau ada ketarkisan saja bagus. Untuk majaz saja. Majaz ni dia mesti. Ya, kalau ada lah, tak ada tak apa, buat kau omong. Tapi kena buat lengkap. Kalau buat tak lengkap, kita sendiri tak dapat manfaat apa yang kita belajar. Kita wasting time sejam, 2 jam, betul lah. Sebab itu orang putih ni, dia very particular dari segi disiplin menulis note. Ya, 6 bulan saya belajar tentang note taking. Note taking saja. Note taking 6 bulan. Skimming and scanning, semua dalam tu ada. Recognizing word, idea, most important idea, semua belajar kan. Penting sangat. Sebab bila kita keluar dari universiti, kita dapat ilmu banyak.
Tak nak ni bila keluar tak dapat. Belum lah. Ya, tak. Pilar pertama, rukun pertama dalam Majah Mursal. Now kita concentrate on Majah Mursal saja. Okay, tuan bisa ingat ya? Pilar pertama Majah Mursal ni, contohnya ya, Nabi Nuh dia menyeru umatnya untuk masuk dalam perahu, tapi yang masuk hanya 80 orang. Ya. Bilangan pelajar balaghah saja 2 orang lebih pada Nabi Nuh. Nombor berdua kan ni ya. Masuk tuan-tuan lah. Dia kata ya Nuh. Ya Nuh, bukan dia kata ya Nuh, dia kata apa tu? Setiap kali kau seru mereka memasukkan semua jari. Mereka masukkan semua, itu orang kata semua jari dalam telinga. Sebenarnya tak boleh masuk semua jari, yang masuk satu jari saja. Betul tak? Tuhan kata semua. Maksudnya terlampau degil dia tu, sampai macam masuk semua jari. Ya. Jadi bila sebut semua, faham maksud satu, itu dia kata kulliyah. Pilar pertama, muka surat 139. Jadi tuan-tuan tulis di bawah jari-jari tu ayat inni kullama da'utuhum, ya. Tulis dia ya. Kalau nak tulis dalam ni kita tak ada kuasa. Kalau tulis. Jadi pilar pertama dalam tiang seri balaghah, ilmu balaghah Quran ialah kuliah. Sebut semua jari tapi maksud satu jari. Kenapa Tuhan sebut semua? Tujuannya ialah untuk menunjukkan bahawa ini takaburnya orang kafir ni, takaburnya umat Nabi Allah Nuh, ya, sampai Tuhan menyebut 10 jari masuk dalam telinga, tetapi sebenarnya masuk satu saja. Okey, ingat tuan-tuan, ingat kuliah jari-jari. Boleh? Cuba sebut kuliah jari-jari. Jari-jari itu asabi' ya. Asabi'. Jadi dalam Quran banyak sekali ayat Majaz Mursal yang macam ni. Tuan-tuan ingat jari, sama saja. Sebut banyak maksud satu. Sebut banyak maksud satu. Jadi di sini dikatakan kulliyah, alaqah kulliyah. Yang 10 tu nama dia alaqah. Nama dia alaqah. Alaqah ni mana pertalian. Alaqah kulliyah. Ya. Jadi ingat Majaz Mursal iaitu menggunakan perkataan jari-jari bukan pada tempatnya yang asal. Mana ada orang masuk 10 jari? Menggunakan lafaz yang bukan pada tempat asal, tetapi ada qarinah yang menunjukkan dia bukan makna asal. Okey. Jadi kita mesti ingat ya. Dalam ni kita lihat. Okey, yang pertama kulliyah jari-jari. Bila ingat kulliyah, ingat jari-jari ataupun asabi'. Tapi ada qarinah yang menunjukkan ia bukan makna asal. Okey. qarinah itu yang mana satu tak? Wastakbaru, istikbaran. Qarinah dia di sini di ulama da'atun kalau belum ja'alu asabi'u fi azan. Qarinah dia di sini boleh kita kata ja'alu boleh juga. Dia kata ya ja'aluna ba'da asabi'ihim wa hiya ru'ufuha
Al-anamil, anamil ni jadi ni anamil. Anamil. Tapi bila semua sekali asabi'. Ya. Jadi dia masuk satu saja, tak ada orang semua. Tapi Tuhan sindir dengan mengatakan mereka masuk semua supaya sedikit pun suara tak boleh dengar. Masuk satu pun tak boleh dengar lah. Kalau masuk semua lagi lah tak boleh dengar. Jadi dia punya tu koordinat dia tu anamil. Ya, jadi ya. Jadi koordinat dia bukan makna sebenar. Makna sebenar satu jari je. Okey, faham tak? Koordinat dia telinga tak telinga. Cek, ni Dia jari. boleh masuk satu je kan. Betul. Mana koordinat dia? Jari. Jari-jari itu koordinat dia. Kerana telinga boleh masuk satu saja. Tak boleh masuk semua. Kan? Mustahil masuk semua. Tapi Tuhan sebut semua untuk menunjukkan sangat kuat taksub mereka itu sehingga mereka tak nak dengar langsung suara. Kalau masuk satu pun dah tak nak suara dah. Apatah lagi masuk 5. Langsung pekak. Betul maksud dia. Ingat kuliah jari-jari. Boleh kan? Ingat lagi Nabi Nuh ayat 7. Yang kedua tuan-tuan, kita nak bincang masa. Yang kedua, saya beri contoh. Ya, sesiapa yang membunuh manusia, orang lain, dia kena bunuh balas hukum dia, betul tak? Kecuali pada wali memaafkan dia dan dia kena bayar, dia panggil dia denda ya, ikut kehendak para wali. Kalau tidak juga, ya, dia kena memerdekakan, dia panggil raqabah. Raqabah ni hamba perempuan. Ya. Jadi raqabah ni hamba perempuan. Dia daripada golongan hamba. Kalau hamba betul, nama dia al-abdu, tidak termasuk semua. Tapi Tuhan sebut sini raqabah, hamba perempuan, dari hamba-hamba. Maksudnya kita kena bebaskan hamba. Di sini dia sebut juz'i, dia sebut hamba, tapi maksudnya hamba-hamba lain. Tak, faham tak? Raqabah tu salah satu juzuk hamba. Jadi dia sebut satu juzuk tapi maksud umum. Jadi nama dia juz'iyah. Okey. Dua, nama dia juz'iyah. Jadi tuan-tuan sebut raqabah. Raqabatan. Okey. Muka surat 140. Kalau nak refer 140. Dan ayat dia, ya, ayat dia An-Nisa 92. Ya. An-Nisa 40 ke 92? 92. Okey. Tuan balik, tulis diri di bawah ni. Di bawah ni tulis raqabah. Ya. Lepas tu tulis ayat. Sekarang ni kita nak drill supaya tuan-tuan ingat apa tu rukun majaz mursal yang jadi yang seri dalam balaghah. Ya. Ya. Bila ayat dia macam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabah. Siapa yang membunuh, dia kena bebaskan hamba perempuan. Raqabatin mu'minatin wadiyatun, dan dia musallamatun yang diterima ila ahli, oleh keluarganya, ila an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fa tahriru raqabatin mu'minatin. Apa? Ya. Jadi di sini ayat itulah dia. Jadi kalau kita berjumpa ayat-ayat lain lagi, dia akan memperlihatkan sama dengan ayat ini. Juz'i sebut sebahagian, maksud semua. Raqabah tu sebahagian daripada hamba. Tapi dia maksudnya di sini hamba-hamba. Ya, bukan tak semestinya raqabah. Okey. Raqabah ini mufrad ya tak? Mufrad. Jamak dia raqabah. Macam dalam ayat satu lagi Tuhan kata, alam tara kaifa daraballahu ma'al kalimatan thayyibatan. Ya.
syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Adakah engkau tidak lihat wahai Muhammad bagaimana Allah telah membuat bandingan satu kalimah yang baik? Dia sebut satu kalimah, tetapi maksudnya zuhur Quran. Ya? Boleh juga buat ayat tu Ibrahim ayat 24. Jadi yang kedua tuan-tuan, juz'iyah raqabah. Cuba sebut. Okey. Kulliyah jadi-jadi. Juz'iyah raqabah. Ini sebenarnya bukan apa. Gunanya supaya tuan-tuan ingat. Nanti balik nanti semua orang ingat. Ya. Saya akan panggil seorang-seorang untuk baca depan ni. Ya. Biasa ni kena baca. Malam tadi 20 orang semua kena baca. Dan pagi ni pula WhatsApp pula. Ustaz jawab, ustaz beri soal, dia orang jawab. Semua jawab. Ya. Okay. Jadi ada 10 semua sekali dia punya pilar dia, tiang dia. Dalam macam Musa yang jadi tiang Sri Ilmu Balaghah. Ya, keindahan ilmu balaghah banyak bergantung pada majaz mursal. Ya. Bukan pada tasbih, bukan pada isti'arah, bukan pada kinayah. Jangan lupa isti'arah, kinayah dan majaz mursal yang ada hanya musyabbahi saja. Setuju? Setuju tak? Musyabbah tak ada. Alat tak ada. Wajah tak ada. Yang ada musyabbahi saja. Itu dalam Musal. Tiga-tiga. Tiga-tiga tadi. Dalam isti'arah, dalam kinayah dan dalam majaz mursal. Itu yang ada musyabbahi saja. Sebab itu sini satu rukun saja yang ada. Ingat tu, itu yang susah tu. Satu rukun saja. hanya musyabahi. Musyabbahi saja. Ya. Okay. Macam apa tu, katakan saya beri contoh yang paling mudah. Datang Tuan Haji Mustafa rumah saya. Mana bakul ni? Mana bakul? Maksudnya bukan tanya bakul, tanya dalam bakul tu ada benda. Sebab bila datang rumah saya, dia bawa rambutan dalam bakul. Lagi kan? Jadi hari tu dia datang, dia tak bawa rambutan. Saya tanya, "Cik, mana bakul ni?" Bakul tu musyabbahi untuk menggambarkan rambutan. Betul tak? Boleh faham tu? Okey. Tuan-tuan, ramai orang yang tak boleh baca Quran. Setuju tak? Ramai orang tak boleh baca Quran dalam dunia. Setuju tak? Malah orang Melayu lebih pada orang Arab baca. Dan tidak ramai orang belajar tajwid. Betul tak? Apatah kita ronok kan? Jauh sekali orang nak belajar nama salah. Betul tak? Amat jauh orang yang nak belajar Arab. Jadi tuan-tuan ni once into half million. Betul tak? Setiap 500,000 seorang. Saya kata saya salah, tak apalah. Ya. Okey. Yang ketiga, dengar cerita saya yang ketiga. Yang ketiga, dia sebut tempat, tapi maksudnya benda dalam tu. Dia sebut bekas. Ya. Dia sebut bekas. Ada orang tu nak cari penghulu paroi. Kau pergilah kat paroi tu, tanya. Faham tak? Pergi kat paroi. Paroi tu tempat penghulu duduk. Bukan tanya paroi kampung. Macam apa tu firman Allah, "Alam nashrah laka sadrak." Tidakkah kami telah buka lapangkan dada kau wahai Muhammad? Bukan dada. Dada ni anggota yang abdomen ni. Tapi yang dimaksudkan adalah dalam dada. Sebut bekas maksud isi. Sebut bekas maksud isi. Jadi ini nama dia mahalli. Ya. Jelas tak? Ini mahalli ni hanya tempat. Tuan-tuan pernah jumpa di mana mahalliyah? Di mahalli. Berkedudukan. Dia sebut tempat, tapi bukan maksud tempat. Maksudnya hati. Di mana koordinat dia? Koordinat dia yang menunjukkan itu bukan tempat, itu hati, iaitu nasrah. Perkataan nasrah tu. Kerana hati, kerana dada bukan kita lapangkan, kita operate tak. Tapi nasrah artinya lapangkan hati kau wahai Muhammad. Okey.
Jadi tuan-tuan ingat mahalia, ingat apa tu sadra. Apa tu sadra? Sadra. Okey, berapa dah? 16. Ya, setiap satu ada 2 kan? Okey, boleh faham tak? Boleh kita teruskan? Yang keempat. Yang keempat, bila kita faham tu bawa nak ya. Dalam syurga, Tuhan kata, orang ahli syurga muka dia putih. Keadaan hal muka dia tu putih. Ini menunjukkan dia ahli syurga. Ahli syurga. Jadi dia menceritakan keadaan orang ahli syurga tu mukanya putih. Keadaan muka orang ahli syurga tu putih. Keadaan muka ahli neraka tu kelam, hitam. Jadi putih tu menunjukkan keadaan, rupa dia. Dia cerita pasal keadaan, tapi maksudnya adalah syurga. Boleh faham tak? Orang putih muka maksudnya ahli syurga. Okey? Putih, ingat putih, ingat. Ku putih. Barulah putih. Melawan. Okey? Dia ceritakan pasal keadaan, tapi maksudnya Rahmat. Dia ceritakan keadaan, tapi bukan maksud keadaan, maksudnya rahmat. Orang yang berkeadaan putih muka adalah dalam rahmat Allah. Betul tak? Jadi kita tulis di sini hal. Nombor 4 dia panggil haliyah. Tulis. Haliyah. Jom kita sebut di sini ibyaddat wujuh. Ibyaddat wujuh, putih muka. Ibyaddat ni musyababih ke? Musyababih. Ni musyababih nanti ibyaddat ni putih muka adalah digambarkan ahli syurga. Tapi dia tak sebut ahli syurga. Dia tak sebut ahli syurga. Hanya dia sebut wajah putih. Apa dia punya apa tu alat, apa dia punya apa tu? Dia dari mana dia? Karina dia ahli jannah. Ni dia ada karina ni. Karina dia adalah mereka ni fi rahmatillah. Ya. Orang putih muka duduk dalam rahmat Allah. Muka surat 144. Al-Imran ayat 17. Ya. Al-Imran ayat 17. Jadi di sini dia menceritakan keadaan ahli syurga itu. Ya. Siapa dia? Ahli syurga itu adalah orang-orang yang keadaan mukanya putih. Mukanya putih, maka dia itu adalah ahli syurga kerana berada di bawah rahmat Allah. Okay? Tetapi kalau orang hitam tak nampak putih. Orang tu hitam. Kalau putih ni bukan putih pakai plus. Cuba kita terima. Putih syurga kan. Kalau orang-orang yang gelap-gelap tu macam mana? Bukan di syurga. Putih ni bukan putih macam gambaran kita. Putih seri. Kepada Allah ya. Berseri. Putih seri. Okey. Okey, setuju? Jadi ni, dia mencerita keadaan orang yang ahli syurga tu adalah melalui wajahnya putih. Keadaan orang syurga tu dengan putih wajah. Jadi tuan-tuan bisa ingat haliyah. Cuba sebut haliyah. Putih, ku putih. Wajah putih. Walaupun sebut wajah tu, tapi kita ingat wajah putih. Wajah putih tu keadaan ahli syurga. Ya? Menggambarkan keadaan ahli syurga. Tapi dia tak sebutlah ahli syurga, dia sebut ibyaddat wujuh. Ya, putih muka. Ibyaddat wujuh fa fi rahmatillah. Dia sebut berada di bawah rahmat Allah. Maksudnya ahli syurga lah. Ya. Nanti kita baca syarahan dia kalau sempat ya. Sekarang ni kita nak ingat dulu. Okey, haliyah wajah putih ahli syurga. Okey, ingat Boris? Jadi baca gini je. Haliyah wajah putih. Faham? Okey. Yang kelima, okey, ayat dia ni Ali Imran ayat 27. Okey. Yang kelima, okey.
Okey. Yang kelima, okey. Dalam syurga ni, keadaan mereka dalam syurga ni, dalam keadaan nikmat Allah ni, dia tadi wajah putih gambar di syurga. Bila minum dia kacang-kacang kelas lah. Ni, bila minum sama ni, menandakan gembira kan. Orang ni teh kan. Di dunia tak boleh. Di syurga boleh. Ada Mustafa teh dengan ustaz. Ustaz dari sikit tap pecah kelas. Pecah kaca, pecah gelas. Bila baca harap balas dia. Dulu masa kecil-kecil dulu. Okey. Di syurga gelas berlaga-laga. Okey. Menandakan tidak ada lagi orang-orang yang bercakap lara dan membuat dosa. Sebab itulah dia masuk syurga. Okey? Cikgu Azian, boleh nak salin tu? Okey. Dalam syurga, kehebatan orang dalam syurga, duduk sama-sama minum gelas, berlaga-laga. Ya, bertukar-tukar makanan, pakaian. Bila begitu rupa, pakaian pula. Bila begitu rupa keadaannya, orang ini tentulah sekali dia tidak ada buat dosa, dia tak ada buat lara, dan pada masa itu di syurga pun tak adalah cakap-cakap orang. Okey, nampak betul? Bila dia gembira di syurga, tanda di situ tidak ada lagi lara, tidak ada lagi berdosa. Itu nama dia mujawarah. Cuba sebut mujawarah. Mujawarah ni maknanya bila buat itu dapat ini. Bila bergembira di syurga, mana tidak adalah dia tu lara dan berdosa macam ada di dunia ataupun di syurga tu. Tak ada lagi lah orang nak cakap lara, nak cakap benda tak betul, tak ada lagi lah nak betul nak wah-wah apa semua, tak ada. Okey, faham tak? Faham tak mana mujawarah? Mujawarah ni Ustaz, jiran lah. Jiran? Kalau benda dia sebelah lah. Ya. Tapi kalau jiran maksud masa Ustaz, dia berterusan boleh ke jiran? Boleh. Berterusan. Dia akan sentiasa continuous. Continuous. Jadi kegembiraan di syurga je berterusan. Betul. Mujawarah. Nanti kita baca syarahan dia. Mujawarah ni maknanya kita kata berterusan, boleh juga. Maknanya berlaga, kita kata gelas, boleh pakai gelas. Gelas tiada dosa. Gelas tu kinayah dia tu. Kinayah. Apa dalam maksud dia lain. Maksudnya belaga gelas tu kinayah. Kinayah kepada orang yang tidak berdosa. Okey? Jadi okey. Kalau orang yang tak belaga gelas tak dapat nikmat, dia punya kinayah kepada orang-orang yang jahat di dunia. Kaksa tu mana gelas? Belaga gelas menggambarkan orang ni orang yang tidak bercakap benda-benda yang lara dan sebagainya. Jadi Tuhan sebut mujawarah. Ulama kata ini mujawarah. Mujawarah ni kita kata apa? Gapak-gapak berjiran. Bila awak buat ni, awak dapat ini. Okey? Jadi kita sebut mujawarah, kaksan, tiada dosa. Cuba sebut mujawarah, kaksan. Cukup. Kaksan tu maknanya gelas. Belaga gelas ya. Okey. Sekarang kita lihat dulu. Jadi tuan-tuan tulis ayat mujawarah ni, tuan-tuan tulis At-Tur ayat 23. Ya, ni. At-Tur ayat 23. Jadi tuan-tuan balik rumah buat macam ni. Nombor 1 kuliah, tulis sini jari-jari. Lepas tu tulis surah Nur ayat 7. Tulis ayat. Tulis macam ni. Macam saya buat dulu macam ni. Lepas tu jauh sikit. Nombor 2 tulis juz'iyah. Tulis raqabah. Ya, raqabah. Lepas tu An-Nisa ayat 92 sampai 10. Lepas tu buat kita lapisan dulu tanpa dekat bilik tidur. Ya. Sebab ini tiang seri. Tiang seri tu maknanya kalau nak mahir balabah, kena hafal lah. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan hafal macam Musa, tengok sini tuan-tuan, tengok saya ni, dengan sendirinya tuan-tuan boleh hafal sekinanya.
Dengan sendirinya tuan-tuan boleh hafal isti'arah. Ya. Dengan sendirinya tuan-tuan tahu tasbih. Betul tak? Tasbih. Di bawah tajuk Wajah susah. macam ni bukan di bawah tajuk Bayan. ni Oh, bayan. bayan ya. Balawa duduk kat mana? Bawah bayan ke atas bayan? Atas bayan. Jangan kata balawa bawah bayan. Balawa atas Bayan. bayan. Cakap gitu kena start balik semula. Kena start balik semula. Okey. Jadi itu yang kita kata. In Texas framework kita nak buat supaya tuan-tuan tahu bayan duduk bawah balawa. Majah Musa duduk bawah balawa. Adik-beradik 3 ada. Tasbih, isti'arah, kinayah dan Majah Musa. Okey. Sekarang ni ikut saya. Nombor 1 ikut kan? Kuliah, jari-jari. Nombor 2 Juz'iyah, Raqabah. Nombor 3 Mahalliyah, Sadrak. Ingatlah Alam Nasrah ya. Nombor 4 Haliyah, putih-putih, muka putih. Nombor 5 Mujawarah, gelas. Gelas. Bila ada gelas, laga-laga, maka tanda orang tu tidak adalah sifat lama dan juga buang masa serta berdosa. Lepas tu yang ke berapa tu? Yang ke-6. Okey. Kalau tuan-tuan nak mahir balaghah, buat ikut cara saya. Buat kata lukisan, buat 4 segi, lepas tu atas bawah. Apa tu kata lukisan tu yang tempat lain ni buat, jangan buat landscape. Buat apa dia? Ni macam ni. Panjang. Panjang. Landscape tak muat. Kalau landscape macam ni kan, buat gini. Portrait. Portrait kan? Oh, portrait. Portrait. Ya, okey. Ingat tak? Okey. Cuba sebut nombor 1. Jari-jari. Nombor 2. Nombor 3. Nombor 4. Nombor 5. Okey. Sekarang saya sebut dia punya pasangan saja. Jari-jari. Nombor 1. Jari-jari. Raqabah. Sadrak. Muka putih. Gelas. Wajah sebelah. Mujawarah. Okey. Jadi saya sebut. Tuan-tuan kena sebut pasangan dia. Mujawarah. Hadiah. Putih. Mahaliah. Sadrak. Juz'iyah. Kuliah. Okey. Saya persilakan Tuan Haji Muhammad bangun. Mari ke depan. Ingat ketan nota. Okey. Mari. Kita tengok ketan nota. Okey. Kita sebenarnya bukan nak bina Haji Mustafa. Kita nak suruh orang yang depan kita ni belajar. Jadi kalau Haji Mustafa lekat-lekat, bantu dia. Okey, Tuan Haji Mustafa, nombor 1. Kuliah, jari-jari. Nombor 2. Juz'iyah, pasang dia. Okey. Nombor 3. Raqabah. Nombor 3. Nombor 3, Mahalliyah, Sadrak. Kalau dia lekat, sebut ni. Sebut ni. Dengan apa benda pun boleh cakap supaya dia ni. Okay. Yang keempat. Mahal. Haliyah. Pasangan ni. Muka putih. Yang kelima. Wajah. Cuba sebut. Meja. Lawan dia. Pasangan dia. Gelas. Bagus tadi. Doktor apa? Aduh. Okey. Okey. Jawab saran saya. Bila saya sebut pasangan, doktor sebut dia punya alaqah ya. Dia punya hal. Okey. Kaksan. Kaksan yang mujawarah. Okey. Muka putih. Haliyah. Dada. Muhan.
Halia. Dada. Halia. Dada. Mahalia. Sekarang ni dia punya CD cari. Okey, Rokobah. Rokobah bawah kuliah Juziah. Tak apa. Jari-jari. Kuliah. Okey, bagus. Jadi orang lain kenapa tak mencari? Sama dia. Okey, Puan Najah Kasut, boleh? Duduk situ je. Terus itu Okey, je. kat situ je. Betul. Tapi tengok saya. Baca 10-10 tu. 10. Kuliah, Mahalia, Jazairiyah, Juziah. Mahalia, Juziah. Juziah dulu baru Mahalia. Tak apa. Tak apa Tak apa, tak apa, tak apa. Oh, dalam kepala. Yang Sorry. Mahalia, Kuliah, Juziah, Mahalia, Mukawirah, Jawab. Mujawarah. Yang kedua satu saya tulis. Masa dia ingat satu semi. Cari tu. Dia cari. Dia punya CD. Juziah. Ya. Okey, betul? Okey. Cik Salimat, cuba sebut dia punya tanda-tanda dari bawah. Tanda-tanda dari bawah. Tengok kat Ansy. Sebut tanda-tanda. Umpamanya saya katakan macam tapi tanda dia jadi kan. Sebut dari bawah. Mujawarah. Mujawarah. Tanda dia gelas. Gelas yang berlaku-laku. Kalau dia tak tahu tunjuk ni. Pasal dalam ni gelas kan? Gelas. Halia ke yang putih. Mahalia Dah ada. kas. Kok tak ada. Kodrok. Siapa? Rokobah. Dada. Bagus. Juziah, Rokobah. 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 Kuliah, Jari-jari. jari-jari. Ya, jadi. Oh, Okey. Cikgu Azian? Boleh bangun? Okey. Cikgu Azian baca 10-10 tu? 10 tu. Nak tengok ustaz dia. Tak apa. Kuliah, jari-jari. Okey. Juziah, Rokobah, Ya. sebahagian. Mahalia tempat. Tempat tu dah ada sorak. Ya. Halia, hal, Ha. keadaan, Ya. muka, Muka putih. muka putih. Buat muka pun tak apa. Muka. Lepas tu mujawarah. Mujawarah tu gelas. Laksan. Jadi itu perkataan tu kita kata macam keyword lah. Keyword. Bila tuan ingat gelas, maksud dia gelas berlaga-laga. Tanda orang tak berdosa. Itulah keadaan ahli. Jadi Tuhan tak sebut ahli syurga, Tuhan sebut gelas berlaga-laga. Ya, tiada bercakap lara dan tiada lagi dosa. Dia dah kata ahli syurga. Okay, ahli syurga tu dia punya musyabah. Musyabah dia ni gelas laga-laga. Okey. Kita pergi kepada yang ke-6. Ustaz, makna mujawarah tu apa Ustaz? Mujawarah tu seiring. Seiringan, iring. Kita macam penyiring lah. Ada benda ni, ada ni. Macam tadi bila orang berlaga-laga di syurga, mana tanda dia tak ada dosa. Dia punya macam iringan dia lah. Ya. Tanda orang tak berdosa. Sebab tu dia dapat duduk syurga, menikmati syurga. Tapi dia tak sebut ahli syurga. Dia sebut gelar berlaga-laga. Gelar berlaga-laga tu musyabah bi, okey, kepada orang yang masuk syurga. Ustaz, mujawarah tu kata-katanya apa Ustaz? Jarak. 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 Jiran. Oh, jarak. Katakan. Boleh pakai program Cik Saliman tadi. Boleh tengok program Quran. Okay. Yang ke-6. Yang ke-6. Okay. Okay. Tuhan sebut sebab. Dia sebut sebab. Tapi yang dia akan lagi penyebab. Sebab. Ini keliru sikit ya. Okay, Tuhan kata bila berjumpa dengan orang kafir,
ya, maka engkau pukul leher. Pukul leher ni. Pukul leher ni karate kat leher ni. Dia tak kata bunuh. Dia kata karate leher. Pukul leher. Jadi karate leher ni sebab kepada kematian. Ada? Jadi dia sebut sebab dan dia kan lagi penyebab. Maknanya pukul leher tu menyebabkan kematian. Jadi kalau bahasa kita, pukul tu akibat dia yang Ya, menjadi penyebab. Tapi dia tak sebut penyebab, dia sebut sebab. Dia sebut sebab. Sebab dia. Jadi sebab tu, pukul leher tu boleh menyebabkan mati. kematian. Tapi dia tak sebut penyebab, dia sebut sebab. Ya, akibat dia. Jadi tuan-tuan ingat, yang keenam ni nama dia sababiyah. Tulis dalam tu pukul leher. Ayat dia iaitu Muhammad ayat 4. Okay. Bila tuan-tuan baca sababiyah dalam Quran ni, benda macam ni je sama. Dia sebut sebab, maksud penyebab. Ya. Dia sebut pukul leher kerana pukul leher tu sebab membawa kepada kematian. Dia tak sebut mati. Dia sebut pukul leher. Ni karate leher ni kan. Ustaz, jadi kalau dalam bahasa kita sebut sababiyah tu adalah Allah sebutkan sebab akibat dia tu. Ya. Jadi akibat dia adalah maksud penyebab. Mati ya. Tapi dia sebut di sini sebab. Okay. Dan yang dia lagi akibat. Akibat tu penyebab lah kan. Maksud Keliru situ. Yang maksud sebab yang maksud sebenarnya adalah Akibat. Jadi akibat tu musabab. Akibat dia apa dia? Boleh mati. Jadi maksudnya di sini bunuh lah. Bunuh. Tapi kan sebut bunuh. Dia sebut pukul leher. Sebab pun nak mati orang ni banyak cara. Cara hikam ada, tembak ada. Tapi di sini dia sebut pukul leher. Darbar riqab ni karate pukul leher. Sebab ni tempat mati tu kan. Okay, jadi sababiyah ni akibat lah. Sababiyah? Akibat lah. Dia sebut sebab. sebab Tapi akibat tak sebut. tapi dia nak maksud dia Sebab musabab tu akibat. ada lagi satu musababiyah kan, ada satu. Ini orang keliru ni. Jadi ingat pukul leher. Yang keenam, apa ayat dia? Dr. Kamisah? ayat ni. Ya. Muhammad. Sababi jatun. Apa tu? Pukul leher ya. Muhammad ayat 4. Muhammad ayat 4. Tuan-tuan tulis ayat bawah ni. Balik rumah. Lepas malam pun saya buat 2 jam. Tak cukup masa. Okay, sebab tulis ayat. Dapat rekod. Yang ketujuh. Tujuh. Okay. Dia sebut akibat. Tapi yang dikandaki sebab melawan dia. Musabbabiyah, penyebab akibatnya. Yang ketujuh, nama dia Musabbabiyah. Cuba sebut. Musabbabi. Ingat tambah mim je. Tambah mim je. Kena ikut dalam buku. Jangan ikut lain. Pasal dalam buku ni dah susun dah. Okey, musabbabiyah maksudnya dia sebut penyebab tapi ia dikandaki sebab. Ya. Okey. Dalam ayat ini dia kata cuba terjemah bersama dengan Ustaz. Wa allazi ya yuriikum ayati wa yunazzilu lakum minas samai rizqa. Jadi
sebut rezeki. Musabbab rezeki. Jadi Allah Ta'ala turun kepada kita rezeki ke apa benda? Adakah kuih-kuih ini turun dari langit? Tak, apa dia satu benda yang common turun untuk menjadikan kuih-kuih ni semua? Hujan. Ya. Tapi adakah dia sebut hujan? Tak. Dia tak sebut hujan, tapi dia sebut Rezeki. apa tu benda yang menjadi hujan, benda yang menjadi rezeki. Maknanya yang diturunkan dari langit Minas samai sama dari langit. rizqan. Rezeki. Rezeki tu maksud dia hujan. Yang diturun tu hujan. Penyebab. Sebab itu dia kata, dia sebut di sini penyebab. Penyebab kepada rezeki tu apa dia? Penyebab kepada makanan tu apa dia? Hujan. Dia sebut penyebab, tapi yang dia kenaki adalah rezeki. Sebab hujan Yang dikenaki adalah dia punya akibat apa? kesan akibatnya. Akibat. Tersebut penyebab. Ah. Yang dikenaki akibat. Akibat. Jadi Penyebab bukan ya, rezeki. dia terbalik dengan tadi. Balik. Yang disebut di sini rezeki, tapi dia tak sebut hujan. Yang turun tu hujan ke rezeki? Hujan. Tapi hujan tu tak disebut. Disebut rezeki. Hujan tu sebenarnya Sama. penyebab. Ya? Terbalik Terbaliklah. Pada tadi. Disebut akibatnya rezeki. Tapi bukan dia maksud rezeki. Dia maksudnya hujan. Jadi hujan tu dia telah bandingkan dengan rezeki. Ya. Jadi yang ketujuh ni musabbabiyah. Hujan penyebab kepada hujan ini sebab kepada adanya rezeki. Tapi dia tak sebut hujan. Dia sebut rezeki. Rezeki itu dibandingkan dengan hujan. Tak? Tapi yang disebut ni musyabbabi. Musyabbabi dia tu rezeki. Sebenarnya hujan. Boleh? Jadi jawab dia musabbabiyah, lawan dia rezeki. Ayat dia Ghafir ayat 13. Okay? Ya, rezeki. Ya, Ghafir ayat 13. Kita nak pakai term dia ni susah juga nak faham ni. Tapi kita pakai term kita tak senang. Ya. Sama tu karina itu. Ya. Sama langit. Qarinah itu yang menunjukkan maksud dia hujan, langit lah. Jadi di sini kita faham rezeki itu maksudnya hujan. Dia tak sebut hujan, dia sebut rezeki. Jadi disebabkan hujan lah rezeki itu keluar. Kalau tak hujan, maka tanaman tak tumbuh, gandum tak ada, beras tak ada. Jadi tak ada rezeki. Okey. Nombor 7 musabbabiyah. Rezeki. 8. 8 7. 7. Sama dia. Nombor 7 musabbabiyah rezeki. Jom sebut. Musabbabiyah rezeki. Nombor 6 sababiyah pukul leher. Nombor 6 sababiyah pukul leher. 7 musabbabiyah rezeki. Okey. Saya duk baca apa benda tu, rupanya pukul leher. Darbal liqam. Saya buat macam ini supaya tuan-tuan faham, mudah faham. Jadi bukan senang nak faham 10 ni. Bukan senang. Balik naik kereta je kalau suami isteri tanya. Pukul leher apa bang? Cakap lah. Sababiyah. Aliyah apa bang? Dia baca susah dia rezeki. Macam Musa dia rezeki. Tapi macam Musa itu musyabbabi dia rezeki. Tapi musyabbah dia hujan. Tapi dia tak sebut hujan. Sebab macam Musa, musyabbah tak ada. Musyabbabi saja ada. Boleh? Kalau orang tak faham balaghah, dia kata rezeki ni makanan lah semua dari langit. Dia tak sebut hujan. Tapi kita faham balaghah, kita kata ini nama dia
musababiyah. Kan? Dari segi balaghah hukum dia musababiyah, iaitu rizqan. Yang ke-8. Dia dengar cerita saya. Tuhan kata, kembalikan harta-harta anak yatim kepada mereka jika belum. Siapa dia anak yatim? Yang kecil. Yang kecil, Belum balik. belum balik. Bila seseorang tu mati, meninggal anak kecil, maka dia nama anak yatim. Kita kata anak yatim kecil. Okey. Jadi bila ayah dia meninggal dunia, bapa saudara dia ambil alih harta. Faham tak? Bila masa harta tu diserahkan? Lepas balik. Selepas umur Balik. 18 tahun. Ya, selepas sampai umur Okey. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadi yatim dewasa. Maknanya kalau saya sekarang ni anak yatim, dulu anak yatim, sekarang ni saya masih yatim lagi, tapi bapa saudara saya belum serah lagi harta kepada saya, walaupun saya dah tua ni, maka dia tetap tanggungjawab untuk serah kepada saya. Tapi dalam Quran Allah kata wa'atul yatama. Dia tak kata kembalikan harta anak yatim besar, tak. Dia kata kembalikan harta anak yatim. Ya, masa kecil tak boleh, tapi masa besar tu kita kena kembalikan. Jadi di sini Allah Taala sebut yatim kecil. Dia sebut yang lepas, okey? Maksudnya masa kini. Siapa lagi agaknya yang yatim sini? Yang belum yatim ada tak belum yatim lagi? 3 saja? Yatim ayah tak ada Ustaz. Okey. Kalau dua-dua yatim piatu. Yatim piatu. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita anak yatim menuntut kepada bapa saudara kita yang masih hidup, kalau sekiranya kita rasa ada hak lagi yang boleh kita dapat. Ya, dia kata. Ustaz, yang sebut yatama tu pastel Ustaz kan? Pastel ni. Waktu tu fi'il amal. Kembalikan. Yatama tu pastel. Bukan fi'il amal. Perintah. Kembalikan. Maknanya bukan mati. Dia perintah tu. Yang ingat fi'il amal tu, dia perintah supaya kita kembalikan. Tapi Tuhan sebut anak yatim kecil. Bukan sebut anak yatim besar. Tapi sebut anak yatim kecil, maksudnya yatim besar. Jadi sebab tu nama dia iktibar makanan. Dia ambil kira benda lepas, tapi maksud sekarang. Boleh? Ayat ni dia guna untuk masa lepas, tapi untuk anak yatim sekarang yang dah besar. Nama dia cuba sebut iktibar makan. Iktibar makan. Mengambil kira masa lepas. Ya, dia sebut perintah anak yatim, tapi maksudnya bapa yatim pun masih lagi berhak untuk tuntut. Okay. Jadi sebut di sini iktibar makanan anak yatim. Iktibar makanan anak yatim. Nombor 8 dia. Okey, cuba sebut ikut saya iktibar makanan anak yatim. Ayat apa? Ayat An-Nisa. Anissa 2. An-Nisa ayat 2. An-Nisa tu surah An-Nisa ayat 2. Tentang salin ayat tu. Salin ayat tu dalam ayat tu. Pasal ini tiang seri ilmu balaghah dalam Al-Quran. Ya. Ini satu bahagian dalam balaghah yang susah. Susah nak faham, susah nak ingat. Tapi kita akan guna kaedah ni. Kaedah untuk mengingatkan. Ya. Empat, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Okey. Cuba bangun, sebut nama, lepas tu baca. Tuan Haji. Baca apa Ustaz? Sebut nama dulu. Suhaimi Hashim. Ya? Suhaimi Hashim. Suhaimi je. Saya Suhaimi, kuliah jari-jari. Sebutlah. Saya Suhaimi kuliah
Jari-jari. Okey. Tuan Haji? Saya Mustafa Jizliah Automatik. Mana-mana jumpa besok dekat pasar malam tu, tengok. Jizliah kalau kapal. Okey, doktor? Okey, saya Kamisa Mahaliah Sodrok. Jumpa dekat mana-mana? Dah ada. Mahaliah. Puan Najah Kasum? Saya Hajah Kasum Mahaliah. Muka putih. Muka putih. Putih. Muka putih. Muka saya tak putih. Okey. Okey, tu. Cik Salimah? Saya Sarimah Muhaliyah. Mahaliah. Hal, untuk mujawarah. 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 Gelas yang berlaga-laga. Okey. Mujawarah gelas belaga. Okey. Cik Sami, cuba sebut aja musafah ni. Jangan dia macam tu, sebut dia, tengok dia. Tengok dia. Apa? Kapal batin. Okey. Baca doktor. Sadrok. Baca doktor ni. Doktor ni apa? Mahaliah. Doktornya. Dada. Mahaliah. Mahaliah. Sadrak. Dada. Baca Puan Najah Kasum. Saya kagum Mahaliah. Mahaliah apa putih. Okey. Komputer. Cik Salimah. Dia memang wajah mujawarah. Pada Okey, Cik Salimah baca semua. Saya Mujawarah gelas berlaga-laga. Puan Kasum Haliah muka yang putih. Okey. Doktor Mahaliah dada. Okey. Sodrok. Dr. Haji Mustafa Juz'iyah Bukan. Rokok batin. Doktor Batin. Haji Sani. Haji Soini kuliah jari-jari. Okey. Kalau saya sebut 10 dan saya keluar orang ni semua kat luar, suruh susun boleh tak? Susun ikut nombor 1, 2, 3, 4. Boleh. Boleh? Okey, tak apa. Kemudian nombor 9. Doktor, ingat doktor punya? Apa dia? Mahaliah Okey. Sodrok. Sekarang ni dia pasal dia punya sebab dia Mahaliah Sodrok. Okey. Yang ke-8, ke-9 iktibar masa yakun. Mengambil kira benda akan datang, tapi sebut sekarang. Pada masa ayat Quran itu diturunkan, Tuhan dah sebut dah. Tapi benda tu nak berlaku kemudian. Sebut dulu, berlaku kemudian. Okey? Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh. Ya? Iktibar masa yakun ni. Bila dia puas menyeru umat dia untuk naik perahu, daripada 3 orang, 4 orang sampai 80 orang naik, akhirnya Tuhan tanya, wahai Nuh, dah puas dah kau seru? Itulah kan kita, tapi bukan begitu. Dah puas dah seru, ini je dapat. Tuhan kata apa? Ya Nuh, wahai Nuh, kalau kau tinggal mereka, dia tak naik tu, kau tinggal mereka, esok mereka akan melahirkan anak-anak yang jahat. Okay. Dia kata pada masa itu, pada masa Nabi Nuh tu. Okay. Tapi akibatnya bukan masa itu, tapi akibatnya selepas itu. Dia sebut pada masa itu, maksud akan datang. Jadi nama dia iktibar masa yakun, mengambil kira akan datang. Ya. Ayat dia Nuh ayat 27. Ya. Nama dia 9 iktibar ma yakun. Ya. Okey. Ya, ingat dia. Ingat. Fajiran kafar. Fajiran kafar. Maknanya mereka akan melahirkan anak-anak yang jahat dan kufur. Ya. Kalau sekiranya tak ikut sama naik kapal Nabi Nuh, itulah. Ya, ataupun tidak mengikut pengajaran Nabi Nuh, kamu akan biarkan mereka dalam keadaan melahirkan anak-anak yang kafar, jahat, fajiran, yang jahat, kafar, ya, kufur. Ayat dia Nuh ayat 27.
Masa banjir tu semua habis kan? Ya. Masa banjir tu semua habis kan? Kaum ni semua yang Semua habis kan? semua Yang dalam tinggal dalam perahu tu. dalam perahu tu. Banjir tu bukan banjir, dibanjirkan. Azab seksa Allah. Okey. Nombor 9, iktibar ma sayakun, mengambil kira benda akan datang. Tapi sebut sekarang. Yang atas mengambil kira benda lepas, tapi sebut sekarang. Ya. Iktibar makan anak yatim. Iktibar ma sayakun Nabi Nuh. Ya, fajr. Okey. Okey. Kena baca betul. Iktibar ma sayakun, bukan iktibar masikun. Masikun tu bahasa Jepun. Iktibar ma sayakun. Ma sayakun, ya. Ini iktibaru makana. Ni iktibaru ma sayakuna. Ya. Okey. Ingat ya. Cuba sebut. Iktibar ma sayakun. Iktibar ma sayakun. Dalam tu kita kata fajiran kafar, anak-anak yang jahat, melahirkan anak-anak yang jahat. Mana kira masa akan datang. Akan datang. Cuba tengok muka surat 148. Okey. Dan ni wa mislu qaulullah azza wa jalla, ya, seperti firman Allah, innaka intazarhum, sesungguhnya engkau, jika engkau tinggalkan mereka, yadillu ibadah, yudillu ibadah, ya, maknanya dia akan menyesatkan hamba kau. Kalau kau tinggalkan mereka, mereka akan menyesatkan orang lain. Wala yalidu, dan tidak lahir illa fajiran kafara, melainkan orang-orang yang jahat dan kufur. Ya, mana orang yang tak mengikut ajaran Nabi Nuh, jadi orang jahat lah, kufur. Jadi kita kata fajiran kafara, ya, iaitu dia kata musyababi lah, iaitu anak-anak orang kafir, ya. Ketika dia lahir tu, lahir anak yang bukan Islam. Jadi tulis tu fajiran kafar. Fajiran kafar tu musyababi akan datang. Bukan sekarang, akan datang. Sebab sebut sekarang maksud akan datang. Ma sayakun tu sebut sekarang maksud akan datang. Yang tadi sebut yang lepas maksud akan datang. Ya, ni sebut anak yatim, sebut kecil maksud akan datang. Dewasa. Dewasa tu kita akan tahu kan. Sebut dulu, yang ni sebut sekarang maksud akan datang. Maknanya dia berlawanan lah. Berlawanan. Dia sebut benda yang lepas, maksudnya akan datang. Ini sebut Tak, itu tak akan datang Ustaz kan? Ya, mustaqbal. Sayakun. Ni sayakun. Iya kan? Sim. Sayakun tu akan jadi. Akan jadi, akan datang. Akan jadi pada masa akan datang. Jadi kalau kau tak selamatkan mereka ini, mereka akan menyesatkan umat kau dan melahirkan anak-anak pada masa akan datang, akan melahirkan anak-anak yang jahat. Itu maksudnya. Sayakun tu akan Kalau jadi. makan- Akan jadi. Makanan pasti lah. Pasti yang lepas. Sebut yang lepas, tapi maksud sekarang. Sebut sekarang, maksud akan datang. Boleh tak? Boleh. Tak faham tadi. Sebut anak yatim,
Dalam Quran dia sebut anak yatim Itu kecil. past tense, lepas. Lepas Masuk anak sekarang. yatim, tapi maksud sekarang. Maksud anak yatim tu bila dah besar. Sekarang ke akan datang? Sekarang. Sekarang Itu nombor 8. sini kurang gaduh. Kalau lepas tu bergaduh pasal jam bergaduh macam ni. Sebut benda yang lepas, Ha. tinggal ini maksudnya sekarang. Masa dia dah dewasa. Masa dah dewasa. Masa dewasa. Masa anak yatim tu sekarang dewasa. Dia pergi tuntut lah. Tutup lah. Kita ingat Pak Gara tu lah. Pak Gara tak mau bagi. Sekarang dia confront lah Pak Gara Tapi tu. Tuhan tak sebut anak yatim besar, dia sebut yatim kecil. Yalah, dia kata Yatim kecil tu akan datang, dah lepas. seolah-olah kita boleh tuntut lah katakan. Kecil dulu. Dulu dia kecil. Maksud dia just sebut masa yang lepas, tapi bermaksud sekarang. That means kita boleh tuntut gunakan ayat ni. I want back my property lah. So yang Nak tutup, 29 Kalau sebut kalau nak tuntut guna ayat ni lah. Kalau yang nombor 9 itu kita sebut Sekarang. Tapi maksud in future. sebut sekarang. Sebut sekarang. Sebut ni future. Maksudnya dia pada masa Nabi Nuh tu, Allah Ta'ala turun ayat tu, kalau kau tinggal mereka wahai Nuh, akan datang mereka akan melahirkan anak-anak yang jahat. Kalau tak ambil lah. Yang ke-10. Yang ke-10 nama dia cuba sebut Didiyah. Oh, dia. Sebut kuat Didiyah. Dia. Didiyah tu mana berlawan? Iya. Didiyah. Ada sandu tu. Ada dua-dua sama. Didiyah. Mod sandu. Dah? Ya. Ya. Tak sama sebab ada dalam Syafi'ah. Okey. Cuba sebut Didiyah. Lawan. Okey, Tuhan kata kepada orang kafir yang membunuh para nabi dan melakukan segala macam maksiat di dunia, gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Itu berlawan tak? Berlawan lah. Ini yang paling mudah kali kan. Kita itu kata sini. Orang-orang kafir yang membunuh para nabi, ya. Innal ladina yakfuruna bi ayatillah, orang kafir yang kufur, yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin. Apa nak yaqtulun? An-nabiyyin bi ghairi haqq. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti. Yaqtuluna alladhina ya'muruna menyuruh bil qisti dengan keadilan minan nas. Orang ni Tuhan kata fabashirun, berikan mereka berita gembira dengan azab yang pedih. Pedih tu? Pedih tu. Itu nama dia Didiyah. Kalau dia kata beritahu mereka azab yang pedih, tak ada Didiyah. Tapi dia kata gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Itu maknanya berlawan. Patutnya dia kata jangan kata gembira lah kan. Katakan betul-betul lah. Majaz ni Ustaz. Itu ada kata diam. Bali. Gembira di situ bukan maksud gembira betul, tapi gembira maksudnya dipinjam untuk menunjukkan azab. Azabkan mereka, ya. Kabarkan mereka dengan azab yang pedih. Okay. Jadi itu dia di sini Ad-Didiyah, azabun alim. Boleh? Nombor 10 Ad-Didiyah. Cuba sebut Ad-Didiyah. Azabun alim. Maknanya gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Walaupun saya letak macam ni, tapi tuan-tuan ingat Wabashirhum bi azabin alim. Surah apa? Imran ayat 21. Ya. Okey. Sekarang lepas 1, 2, 3, 4, 5 mujawalah ayat. Siapa yang belum kena lagi? Nombor 6, siapa biar? Ajak.
Sebut nama, lepas tu sebut nombor 6. Kuat-kuat sikit. Saya Halimah. Nombor 6 Musababiah. Nombor 6 Sababiah. 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 Halimah Sababiah. Leher. Pukul leher. Pukul leher tu. Pukul leher. Sebut saya Halimah Sababiah pukul leher. Saya Halimah Sababiah pukul leher. Jadi jumpa dia mana-mana janganlah pukul leher. Pukul leher. Ingat dia Sababiah pukul leher. Pukul leher. Okey. Ada ni? Saya Zaini Musababiah Rizki. Rizki. Saya ada ni. Saya Musababiah. Musababiah Rizki. Ingat ada Zaini, ingat dia berjiran dengan Puan Halimah ya. Puan Halimah tadi dia Pukul leher. Pukul leher. pukul leher. Sababiah pukul leher. Dekat-dekat tu. Dia kebun sangat dengan rezeki Aduh. Bila jumpa dia dekat-dekat, oh Sababiah dengan Musababiah. Pukul leher dengan Rizki. Dia pukul leher. Rizki. Okey. Lagi? Ali. Baharudin. Baharudin lah. Iktibar makan. Anak ibarat makan. Anak yatim. Lepas tu dia punya pasangan dia. Anak yatim. Dia ingat dia, ingat. Saya Najib Baharudin, iktibar makan anak yatim. Okey. Cikgu. Saya Faridah Iktibar Masayakun. Dia apa? Fajiran Kufaran. Anak-anak jahat lah. Dia kata fajiran tu anak-anak jahat. Fajiran. Kata lagi sekali. Fajiran Kafaran. Kata lagi sekali. Saya Faridah Faridah. Iktibar Masayakun. Fajiran Kafaran. Okey. Alhamdulillah. Lepas tu Dr. Sahab. Saya Ishak. Umurnya 10 tu dia Nanti dia. berkenaan dengan berlawanan. Berlawanan. Kita macam azab al-alim. Azabun Ali. Okey. Habis ya? Okey. Okey, orang lain tengok saya. Okey. Cikgu Asian. Bangun. Ini berita ni. Sebut Tuan Haji Baharudin punya. Tuan Baharudin. Okey, orang yang punya tak kalangan ya? Bagus. Dia tadi iktibar makan. Iktibar makan. Makan tu tempat anak yatim. Kalau betul Tuan Haji, ya. Betul. Kalau disebut salah kena betulkan dia. Ya. Ajak. Boleh bangun? Okey. Sebut aja Zaini. Cuba kait-kaitkanlah macam mana ada Zaini dengan benda yang dia sebut. Ingat ada kebun rezeki. Ada baik. Ada baik. Dia ada kebun. Ingat kebun. Tak apa kalau gini tak apa. Musababiah kelapa. Tak akan ada kelapa kalau tak turun hujan tak? Okey. Siapa di belakang tu? Ajar. Noria. Tengok dia duduk je. Cuba dia. Nampak? Noria. Tak, dia belakang ada ni. Saya tak nampak kan? Oh ni dekat Puzia. Dia tak tahu kan? Puzia lah. Dulu lah. Okey. Ayo. Okey. Dulu sama kan? Dulu sama. Tak saya baru. Ya ke? Tanya tu. Okey. Okey, kemudian bangun. Alhamdulillah. Kemudian Tadi dia. cikgu dah mari depan. Special. Bawa Okey. buku. Buku tak. Bawa buku. Tak apa, tak ada. Cuba tengok wajah-wajah ni semua. Ada hujan ni. Cuba Ingat kan? sebut apa yang dia ada.
5 skor kurang. Tengok rupa kalau Ada Zaini. Rezeki tadi musababiyah. mesti ada sebab dia kenapa rezeki bagus kan. Lepas tu iktibar makan tadi, dia lah. Baharudin tahu nama dia. Barudin. Kemudian iktibar masakun Faridah. Lepas tu Tuan Haji Sahak Dia. Tak apa, boleh dia dapat associate tu. Azab. Okey. Tengok Puan Halimah. Atas ke? Nombor 6. Halimah. Puan Halimah mana? Jalan mana ni? Tak apa. Sababiah. Okey. Pukul leher. Ini ingat kaitannya. Ini tak apa dulu. Okey. Tak kira lah. Garanti lah. Okey. Terima kasih. Bagus. Boleh ingat. Okey. Ni sila. Apa tu ya? Roslina. Mari depan. Okey, Roslina tu susah sikit. Saya akan beri soalan susah sikit. Tak boleh lah. Beri ke depan. Roslina cuba baca 4 orang. Baca dengan pasangan dia. Tuan Haji Yashin. Juz'iyah. Rokobah. Okay, good. Ini Halia. Dah ada. Halia. Putih. Wajah putih. Mujawarah. Kelas. Okay, good. Very good. Okay. Dr. Kamisa. Dr. Kamisa beri depan. Okay. Orang yang ada bahagian tadi, angkat tangan, Dr. Kamisa baca. Tapi lagi jangan angkat tonton lah. Okay, saya pun angkat lah, Dr. Kamisa baca. Didiah. Apa tu? Azab. Azabul Ali. Azabul Ali. Okey. Angkat lagi. Ajak belakang. Apa ni? Ajak mujawarah. Ajak gelas yang tak boleh kat sini. Nombor 4 Haliah. Yang muka putih. Okey. Zaini Rezeki. Sababiah. Musababiah. Ni Sababiah, ni Musababiah. Musababiah Rezeki, Sababiah leher pukul leher. Orang lain nak katakan ke? Tengok Haji Musafa dia nak tolong kawan baik dia tak nakkan. Iktibar saya pun. No. Haji Baharudin. Makanan. Makan. Boleh sudah tengok ya? Boleh. Anak yatim. Atau iktibar mas saya pun budak jahat dan kufur. Juz'iyah. Rokobah. Yang pertama kuliah jari. Puan Haji Karsum. Dia cerita apa? Puan Haji Karsum suruh baca dari bawah. Baca dari Haji Baharudin. Baca daripada Haji Dr. Kisah. Dia Haji Baharudin iktibar Pemerintahan dulu lah. Mas Sayakun. Iktibar Mas Sayakun. Haji Baharudin iktibar makanan anak yatim. Ajar ini rezeki, Sababiah,
Sababiyah Ah. dan dia rezeki dia pun pukul leher. Dia jelas tak ingat apa. Mujawarah. Mujawarah. Haliah. Saya sendiri ayah. Jangan pula saya tak ingat. Muka Ada. putih, muka putih. Okey, ya. Sadam, sadrak nada. Okey. Haliah. Mahaliah. Okey. Juziah. 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 Akuliah. Okey. Siapa yang nak volunteer jawab soalan? Saya yang terakhir. Tapi kena mari depan. Soalan ni very tricky lah. Sama ya? Siapa yang belum lagi? Yang belum kena? Haji Barudin. Ini lawyer kena buka jawab lah. Lawyer. Azimah. Azimah, mari depan. Minta izin Dr. Zahab. Terus ada Mari depan. Pegang panel baru beri satu soalan. Ini sebenarnya boleh membantu orang ingat. Ini kaedah ni memang jarang kita buat. Untuk nak mengingatkan fakta. Juziah. Juziah. Puan Ajar Azimah? Puan Ajar Azimah ada berapa sekali? 10 kan? Susun ikut abjad. Masa yakun. Musa. Tak, tak. Boleh ikut abjad? Sini boleh? Kalau iktibar makan nombor satu, alif. Iktibar masa aku B. Boleh kan? Boleh? Ikut abjad, ikut alif batas lagi. Kena tengok situ. Kena tengok situ. Kita kan dia lah yang 1, 2, 3. Kena ikut cikgu. Ikut cikgu. Pasal apa? Pasal apa nak susun tu kita kena baca alif batas jim ha. Alif India. Alif. Iktibar makan. Alif satu. Iktibar makan satu. Okey, kongsilah. Iktibar itu Adidiyah pun alif juga. Jangan nak. Adidiyah jangan guna alif dah, guna dot. Kata tadi kalau Iktibar guna alif. semua dia Alif lah kan? Alif lam. Jangan. Guna huruf dia. Huruf Syamsiah atau Qamariyah yang selepas tu. Ada alif lam lam. Iktibar. Boleh? Mana nombor satu? Iktibar makan. Iktibar makan. Tuan Haji Baharudin. Tak, bukan sebut tulis sini je. Ini nombor satu. Ini nombor 2. nombor 3. Alif batasan. Tulis. Jim nombor ni. Juziah. Jim. Nombor 3, nombor 4. Jim Haliah. Ha ada Haliah. Tapi kena ingat tu. Kuliah. Kuliah. Nombor 6. Batasan Jim Hodalzan. Sim Sababiyah. Sin. Nombor 7. Mim. Sim. Dot. Dot. Didiyah. Okey, 7. Nombor 8. Mim tak ada mim. Sababiyah. Mana Min? Min kuliah. Sababiyah. Sababiyah, Muhaliyah, Muhaliyah dulu. Muhaliyah. Mahaliah Ustaz. Mahaliah. Ini nombor berapa? 8. Nombor 8. Nombor 7 mana? 8 ya ada apa? Ini nombor 9. Nombor 10. Mujawarah. Jawarah lagi satu Ustaz. Mujawarah. Di bawah nombor 5. Nombor 5. 10. Jadi kita baca 5, 3, 8, 4, 10, 6, 9, 1, 2, Tak di 7. 9 ni dulu. Mana sebelah? Itulah kena betul kan? 10. Yang mana dulu? Jim dulu. Mujawarah dulu. Mujawarah apa? Nombor 9. 9, nombor 10. Musababiyah. Musababiyah. Ini Atas. Musababiyah. Nombor 9. 9 ni 10. Kenapa? Nak susun ni, kena saja. Nak susun ni, pening kepala tu. Sebab apa dia kena tahu alif batasan. Okey ya? Okey, 5, 4. Okey, boleh? 5, 3. Boleh? Tapi kalau kita ingat susunan dalam buku
pun dah kurang. Susun dalam buku ni memang disusun sebegitu rupa. Tapi ini dia untuk nak develop daya berfikir juga. Cara ingat. Okay. Dah, ya? Okey. Sekarang Tapi kalau macam ni Ustaz tulis yang awal tadi okey lah, dah ingat. Kalau macam ni sudah sikit sebab dia penuh dengan penulisan. Betul kan? Ikut aturan. Satu dua sepuluh. Saya buat dalam Ustaz tak ikut aturan. Tak, saya ikut. Ikut aturan. Jadi Ustaz dah suruh saya sebut iktibar makan, Tuan Haji Bahagia ala yakin ni. Boleh. Tapi iktibar makanan Haji Barudin, iktibar masa itu Puan Haji Farida, Puan Farida, Lydia, Anak Jahat. Kemudian yang ketiga, Juziyah, Rafadhah, Tuan Haji Mustafa. Empat Halia, Kuat ingatan. Tuan ini Hajah Kasum. Putih ni. Kemudian Yang kelima Kuliah, Jari-Jari, Hajah Fahmi, Hajah. Kemudian yang keenam Rabiah, Hajah Halimah, Buku Leher. Yang ketujuh, yang ketujuh. Budiah, Lydia saya. saya tunggu juga takut. Dia siapa? Halia, Dr. Terbuka. Boleh tak urus? Saudara, Hajah Salimah. Tengok. Tak gelas gelas. Saya tu. Kemudian yang ke-10, Aisyah Rabiah, Hajah Zaini Rezeki. Rezeki. Bila. 10. Puan Najamah, kita tanya tu. Kak Zimah. Nak tanya. Di antara yang macam-macam ni, yang mana yang mudah ingat? Yang mana pun Yang mudah ingat. Yang senang ingat di antara 10 orang. senang ingat. Yang mudah ingat lah. Tengok dia muka dia. Oh, betul. Dari tadi majoriti kata apa tu ni ada dari rezeki. Rezeki. Yang mudah ingat semua lah Ustaz. Ya. Dia tu. Oh. Tuan Haji Hashim pun mudah ingat juga sebab dia nombor 1. Akhir sekali Dinia. Dari Haji Muslim. Suhaimi. Suhaimi. Dan dari itu Jadi agaknya minggu depan boleh tak ingat? InsyaAllah. Cuba gambarkan. Kalau sekali selalunya kita keluarkan orang yang ada giliran ni. Lepas tu tuan-tuan panggil dia balik susun. Ikut 1, 2, 3 sampai 10. Tapi kita tak buat lah begitu kan. Pada bilang kita tak ramai. Jadi itu salah satu cara dia panggil role play. Main peranan. Jadi tuan Dr. Sah dia main peranan sebagai Adidiyah. Adidiyah ni iaitu azab Nabi. dia opposite lah ni. Okay. Dia opposite. Nanti kalau kita ada program, kita cari mana boleh cari program yang mana bila kita key in kuliah, Majaz Mursal kuliah, dia akan keluar ayat-ayat Majaz Mursal kuliah tadi. 300 lebih ayat. 700 lebih. Nombor 4, 1000 lebih. Aliyah. 1000 dari 6000. Maknanya 1/6. Nombor 4. Aliyah. Keadaan manusia dia tunjuk. Jadi 10-10 ni dia banyak menggunakan mafa'il. Minggu depan bawa hukum mafa'il. Mafa'il ni ada 5. Satu maf'ul bih, isim bagi atas lepas faedah ma'ih. Yang kedua maf'ul ma'ah. Yang ketiga maf'ul fi, maf'ul li ajli dan maf'ul tadi mutlak. Maknanya dia banyak gunakan maf'ul mafa'il ni. Isim bagi atas. Macam anzalna minas sama'i rizqan. Bagi atas. Jadi sekarang ni mahu kita kaitkan nahwu dengan balaghah. Kalau orang tak belajar nahwu balaghah, dia tak tahu nak rezeki tu, dia kata rezeki ni ketupat semua ni, tempe semua ni semua turun. Tidak. Yang dimasukkan rezeki adalah hujan. Rezeki tu musyabbah bi kepada hujan musyabbah. Ingat, hujan mursal ini musyabbah saja. Okey. Jadi sebab itu dia tiang seri. Tuan-tuan nombor 1, 10 tiang seri. Sebelah kanan
apa tu tasbih. Sebelum tasbih apa tu isti'arah. Lepas tu kinayah. Lepas tu macam Musa. Jadi macam Musa kena atas. Sebab dia kiasri. Baru kita nampak. Selepas tu barulah sebelah kanan tu barulah apa tu Badek. Badek di bawah dia ada apa tu 5 lagi. Okay. Bila kita habis besok kita buat macam ni untuk Badek, kita akan pergi khusus apa tu tentang Ma'ani. Ya, baru tuan-tuan faham, oh ya Allah hebatnya Quran. Baru kita nampak. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah kerana Tuhan bagi kita umur panjang, kita dapat belajar kaitan dengan Nahu, Saraf dan juga Barakah. Tuan mesti ingat tu, dia punya kata kunci yang penting untuk macam Musa, dia ada musyabah bi saja. Ya. Bila ada musyabah bi saja, itulah yang ayat menjadi indah, cantik. Ini cantik. Allah. Jadi indah dah. Indah balik. Ya. Balik. Balik. Saya lupa. Ada kamu tak? Coring. No, last week they explained. Coring. Okay. Jadi cuba Allah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanallah wa bihamdihi wa bainana la ilaha illa anta